Kesihatan mental merujuk kepada kesejahteraan emosi seseorang di mana individu mampu mengendalikan tekanan hidup dan menjalin hubungan yang sihat dengan orang di sekelilingnya. Kesihatan mental memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Ia merangkumi kesejahteraan emosi, sosial dan psikologi. Bagi remaja, ini adalah satu fasa penting dalam perkembangan diri mereka sama ada dari segi emosi maupun cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekeliling. Namun begitu, berbagai cabaran boleh mengganggu kestabilan mental remaja. Tekanan akademik, pergaulan sosial, masalah keluarga dan pengaruh media sosial seringkali menjadi punca utama. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau World Health Organization, 1 daripada 7 remaja berumur antara 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesihatan mental. Ini bersamaan dengan 14.3% daripada populasi remaja di seluruh dunia. Antara gangguan yang sering berlaku termasuk kemurungan, kebimbangan serta gangguan tingkah laku. Di Malaysia, statistik menunjukkan peningkatan yang membimbangkan dalam kalangan remaja yang berdepan isu kesihatan mental. Terdapat peningkatan sebanyak 12.5%, 16.5% dan 26.9% dalam pelbagai aspek berkaitan tekanan mental dalam kalangan remaja. Isu ini menjadi lebih ketara selepas pandemik COVID-19 yang telah mengubah rutin harian secara mendadak. Remaja terkesan dari segi emosi dan sosial akibat perubahan drastik dalam suasana pembelajaran serta kekurangan interaksi sosial. Kajian oleh Hello Doktor serta Khalid dan Muhammad Noor mendapati bahawa terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada isu kesihatan mental dalam kalangan remaja. Antaranya ialah tekanan akademik, konflik keluarga, buli cyber, ketagihan media sosial, kurang sokongan emosi serta kurang kesedaran mengenai isu ini sendiri. Jika tidak ditangani dengan serius, faktor-faktor ini boleh membawa kepada kesan jangka panjang yang membimbangkan. Antara kesan jangka panjang yang boleh berlaku ialah penurunan prestasi akademik, masalah sosial, penyalahgunaan bahan dan kecenderungan kepada tindakan ekstrim. Remaja adalah aset penting negara kerana mereka merupakan generasi pelapis dan penggerak kemajuan negara. Namun mereka juga lebih terdedah kepada isu kesihatan mental akibat fasa peralihan hidup. Kajian oleh Sahida, Fauzi dan Noh pada tahun 2022 mendapati bahawa statistik global menunjukkan 14% remaja yang berumur 10 hingga 19 tahun mengalami mental hidup, manakala ramai lagi remaja yang tidak dapat dikenal pasti serta tidak dirawat. Antara punca utama yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental remaja termasuk tekanan pada zaman kanak-kanak, pengaruh rakan sebaya dan sosial media, masalah hubungan sosial yang berpunca daripada keluarga dan sekolah, faktor genetik serta trauma seperti penderaan seksual. Menurut Abbas dan Jasmine pada tahun 2022 juga terdapat 4 jenis masalah mental yang sering terjadi kepada remaja. Yang pertama ialah penyakit kegelisahan anxiety. Penyakit kegelisahan terbahagi kepada 2 jenis iaitu PTSD dan OCD. Remaja yang mengalami PTSD sering menghadapi kesukaran mengatasi trauma silam dan sukar mengawal emosi, manakala remaja dengan OCD pula mempunyai pemikiran obsesif dan tingkah laku yang kompulsif. Kedua, ayunan mood. Contoh ayunan mood pula termasuklah kemurungan, kebimbangan dan penyakit bipolar. Di Malaysia, terdapat sebanyak 17.7% remaja mengalami kemurungan setiap hari. Ketiga ialah kecelaruan psikotik dan skizofrenia, di mana ini akan menyebabkan remaja mengalami halusinasi seperti mendengar sesuatu bisikan yang tidak wujud dan delusi yang mengganggu tumpuan mereka. Yang terakhir ialah gangguan perkembangan ADHD yang akan menyebabkan remaja kurang fokus dan tidak dapat mengawal impulsiviti. Falsafah Barat adalah antara yang memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman tentang kesihatan mental. Dari pemikiran Yunani berubah hingga teori psikologi moden, berbagai pendekatan diperkenalkan bagi membantu individu mengenal diri, mengurus emosi dan mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Antara aliran utama ialah rasionalisme Yunani kuno yang menekankan peranan akal dan keseimbangan diri seperti yang dimuraikan oleh Socrates, Plato dan Aristotle. Eksistensialisme yang dikerajui oleh pemikir seperti Kierkegaard dan Sartre pula menyentuh pencarian makna hidup dan tanggungjawab diri dalam menerus kebebasan. Dari sudut psikologi humanistik, Carl Rogers dan Abraham Maslow mengetengahkan potensi diri serta sokongan persekitaran untuk perkembangan peribadi, termasuk teori terkenal iaitu Hierarchy of Needs. Stoikisme perlu mengajar kita tentang penerimaan dan kawalan emosi dalam menghadapi perkara yang tidak dapat diubah dan juga pendekatan pragmatik oleh William James. John Dewey pula menekankan nilai praktikal dalam menyelesaikan cabaran mental. Teori kognitif oleh Aaron Beck yang menghasilkan terapi tingkah laku kognitif (CBT) juga wajar diberikan perhatian kerana ia merupakan antara kaedah terapi paling berkesan pada hari ini. Dan psikologi positif oleh Martin Seligman memberi fokus kepada kekuatan individu, harapan dan ketabahan. Akhir sekali, feminisme dan psikologi oleh Simone de Beauvoir menyorot kesan struktur sosial terhadap kesihatan mental wanita dan menyuruh perubahan ke arah keadilan gender. Selain daripada falsafah barat, falsafah timur juga turut menekankan tentang kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Melalui ajaran agama dan aliran pemikiran yang berakar umbi sejak ribuan tahun dahulu, falsafah timur menekankan keharmonian dalaman, keseimbangan hidup dan hubungan antara manusia dengan alam serta spiritualiti.
Falsafah Islam menekankan qalb atau hati sebagai pusat emosi dan rohani serta mengajarkan ketenangan melalui konsep tawakal. Dalam Konfusianisme, keharmonian sosial, tanggungjawab keluarga serta nilai Li dan Ren seperti etika dan kasih sayang dianggap penting untuk keseimbangan jiwa. Taoisme pula menekankan keseimbangan yin dan yang serta prinsip Wu Wei yang menggalakkan tindakan tanpa paksaan dan penerimaan cabaran hidup. Buddhisme pula mengajar meditasi dan konsep dukkha untuk memahami penderitaan, seterusnya melepaskan keterikatan duniawi demi ketenangan batin. Dalam falsafah Hindu, kesejahteraan mental dikaitkan dengan pencahayaan Atman atau jiwa sejati serta amalan yoga dan Vedanta untuk kestabilan emosi. Falsafah Zen dari Jepun pula menekankan kesederhanaan, hidup pada masa kini dan fikiran yang bebas daripada kemarahan serta ego melalui amalan Zazen dan konsep Mushin. Isu kesihatan mental memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Menurut Rosman dan Jasmi, pada tahun 2022, remaja atau individu boleh menangani masalah mental dengan menyertai aktiviti yang membina seperti kelab, sukan, seni atau sukarelawan. Mereka juga mesti mengelakkan diri daripada pengaruh negatif seperti buli cyber dan perbandingan media sosial yang boleh menjejaskan kesihatan mental. Sekiranya mengalami tekanan, remaja atau individu disarankan untuk mendapatkan bantuan dan sokongan daripada orang yang dipercayai seperti ahli keluarga, rakan-rakan atau kaunselor. Keluarga juga memainkan peranan vital dalam menangani masalah mental. Dengan meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak, keluarga dapat membina hubungan yang kukuh antara satu sama lain. Komunikasi terbuka tanpa hukuman turut memudahkan anak-anak untuk meluahkan perasaan mereka dengan lebih selesa. Tambahan pula, ibu bapa perlu sentiasa memperhatikan perubahan emosi atau tingkah laku anak mereka yang mungkin menandakan masalah kesihatan mental. Di peringkat sekolah, program kesedaran kesihatan mental menjadi salah satu inisiatif penting yang mendidik pelajar tentang kepentingan menjaga kesejahteraan emosi mereka. Guru perlu dilatih untuk mengenal pasti tanda tekanan dalam kalangan pelajar, manakala peranan kaunselor sekolah haruslah diaktifkan supaya mudah diikati oleh pelajar untuk berkongsi masalah yang dihadapi. Kerajaan dan komuniti juga turut berperanan penting dalam menangani masalah ini. Menurut Abbas dan Jasmi, pada tahun 2022, kerajaan dan komuniti boleh mewujudkan pusat komuniti remaja yang menyediakan pelbagai aktiviti dan sokongan emosi. Jumlah pakar kesihatan mental juga perlu ditambahkan di klinik dan hospital kerajaan. Pihak kerajaan juga haruslah mengukuhkan integrasi pendidikan kesihatan mental dalam kurikulum sekolah. Kesimpulannya, remaja merupakan pemimpin dan penggerak negara masa depan. Sekiranya kesihatan mental mereka terpelihara dengan baik, negara kita mampu melahirkan generasi muda yang resilient, produktif dan cerdas. Kesejahteraan mental remaja juga adalah prasyarat kemajuan negara di mana remaja mencapai potensi diri dan menyumbang secara bermakna kepada kemajuan sosio-ekonomi. Oleh itu, komitmen semua pihak amat penting bagi memastikan remaja hari ini dapat berkembang sebagai individu yang seimbang dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.